Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah hamba adalah maqam yang tertinggi. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa tulis qabil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat, atau ilmu ihsan, atau ilmu ma'rifat, atau ilmu hakikat, atau ilmu martabat tujuh, atau ilmu sir, atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Sahabat sekalian, ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat adalah suatu ilmu yang berperang di dalam dirinya sendiri, iaitu melawan hawa nafsu. Ingat, ilmu ini adalah ilmu melawan hawa nafsu. Nafsu pertama yang perlu dilawan ialah nafsu amarah, iaitu nafsu yang sangat jahat dan merupakan raja sekalian nafsu. Hendaklah kita matikan nafsu amarah ini supaya kita tidak dikontrol oleh hawa nafsu ini. Nafsu yang kedua ialah nafsu lawamah, iaitu nafsu yang baik dan jahat sama banyak. Maka itu dipanggil nafsu lawamah. Ini juga perlu dimatikan untuk mengenal diri. Nafsu yang ketiga ialah nafsu mulhamah, iaitu kejahatannya masih ada tetapi kebaikannya juga ada, iaitu kebaikannya banyak sedikit daripada kejahatannya. Maka nafsu ini juga perlu dihapuskan atau dimatikan supaya kita mengenal diri. Kemudian yang keempat ialah nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang tenang. Apabila sudah sampai ke nafsu mutmainnah, maka orang itu telah pun mengenal dirinya. Maka sesiapa yang duduk di nafsu mutmainnah ini, maka dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, di sinilah ujiannya terlalu banyak, iaitu ujian di dalam dirinya kita sendiri. Yang kelima iaitu nafsu radiyah, iaitu nafsu redha. Nafsu redha ialah nafsu apabila diuji dengan ujian yang sangat berat, maka kita redha dengan ujian tersebut. Kita redha dengan ujian tersebut. Diuji dengan sakit, alhamdulillah. Diuji dengan difitnah, alhamdulillah. Diuji dengan dijatuhkan, alhamdulillah. Diuji dengan disakiti, alhamdulillah. Diuji dengan dihina, maka kita tidak melawan. Diuji dengan dicaci maki, kita tidak melawan. Diuji dengan orang memandang rendah, kita tidak melawan. Diuji dengan kemiskinan, kita redha. Diuji dengan kekayaan, kita tidak lupa diri. Diuji dengan isteri lari, maka kita redha. Diuji dengan anak benci, kita redha. Diuji dengan ahli keluarga yang tidak menyukai kita atas ilmunya kita ini, maka kita redha. Maka diuji juga dengan ibu bapa kita dan guru kita membenci kita, maka kita redha. Dan diuji juga dengan anak isteri kita membenci kita, maka kita redha. Di sinilah tempat ujian yang sangat berat perlu dihadapi oleh salik, iaitu nafsu radiyah. Nafsu radiyah juga perlu dimatikan untuk mendapat nafsu mardiyah. Naik satu tangga lagi dipanggil nafsu mardiyah. Apa itu nafsu mardiyah? Nafsu mardiyah ialah keredaan daripada Tuhan. Setelah kita redha daripada nafsu radiyah tadi, maka naiklah satu maqam dipanggil maqam mardiyah, nafsu mardiyah, iaitu Tuhan sudah redha ke atas kita atas kita redha terhadap ujian Allah itu. Maka Tuhan memberi karomah-karomahnya kepada kita. Menandakan keredaannya, Tuhan memberi karomah-karomahnya kepada kita. Tetapi ingat, ini belum lagi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah juga ujian, iaitu ujian karomah, ujian keramat. Apa mulut masin orang kata. Apa sahaja kita bercakap, semuanya jadi.
Kemudian untuk mendapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala perlu naik ke nafsu kamilah, iaitu kamil, iaitu sempurna, nafsu yang sempurna, iaitu sempurna menjadi manusia. Naik ke nafsu kamilah, barulah kita mengenal Allah, iaitu melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mengenal naik Mi'raj itu, mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala itu, itulah dipanggil fana'ul fana'. Kita duduk dalam zat Allah itu, maka fana'ul fana'. Zat Tuhan masuk ke dalam diri kita di atas sana, maka fana'ul fana'. Di sinilah latahan terjadi, dipanggil syattah. Latahan terjadi dipanggil syattah. Akulah Allah, kamulah Allah, aku juga Allah, kamu pun Allah. Semua ini adalah Allah. Maka inilah syattah. Kalau betul-betul sampai di sini, maka dimaaf pada syarak. Tapi pada hari ini ramai yang meniru. Ini masalahnya. Akibat nila setitik, rosak susu sebelangnya. Disebabkan anak murid yang meniru hal fana' ini, hal syattah ini, menyebabkan orang memandang serong kepada tasawuf. Disebabkan kebodohan mereka ini. Mereka tidak faham. Selagi tidak sampai ke makom fana'ul fana' ataupun wahdatul wujud, iaitu bersatunya kita dengan Tuhan itu, iaitu Tuhan meliputi kita ketat dan padat di atas sana, kita tidak boleh mengaku Allah. Kita tidak boleh meniru-niru seperti orang fana' syattah. Tidak boleh. Salah. Salah dalam percakapan. Salah dalam segi ilmu. Maka boleh dijatuh kafir kalau kita tersalah. Bagaimana pula yang dikatakan orang itu memang ambil takhta Allah. Fana' lain, fana'ul fana' lain. Yang paling ditakuti ialah kamu mengambil takhta Allah, tidak mahu menjadi hamba, dan kamu ambil takhta Allah, takhta Tuhan itu kamu hendak menjadi Tuhan. Seperti ambil kerusi Tuhan nak jadi Tuhan. Ini salah. Seperti kamu hendak menjajah istana para raja. Maka salah. Maka kafir zindik dipanggil di sini. Dipanggil kafir zindik kalau kamu hendak menjadi Tuhan dan mengambil takhta Tuhan itu. Maka kafir zindik. Kena faham betul-betul. Tidak mahu jadi hamba, kafir zindik. Yang paling tinggi ialah makom, ialah abdika wa rasulikan nabiyyin ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hamba, abdika wa rasulikan, nabi, rasul. Abdika wa rasulikan nabiyyin, nabi, rasul dan nabi. Ummi, yang tidak tahu membaca menulis, yang nampak dia bodoh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kena ingat. Itulah makom yang tertinggi, itu makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat hamba? Setelah kamu fana'ul fana', mengenal Allah, fana' dalam zat Allah di atas sana, kamu perlu turun balik ke nafsu mutmainnah. Turun balik ke nafsu mutmainnah. Itu turun daripada roh kita itu, turun daripada langit ketujuh itu, turun ke jasad kita balik. Barulah kita boleh kira bicara dengan masyarakat. Barulah kita menjadi hamba. Ada nafsu balik, jadi hamba. Nafsu balik. Maka bila kita turun balik, ada lagi nafsu. Mana kita, tapi nafsu yang baik lah, nafsu mutmainnah. Dia turun balik. Maka di situ zat Allah itu masuk ke dalam ubun-ubun dan masuk ke dalam jasad kita. Masuk ke dalam jasad kita berbentuk huruf alif. Zat Allah seperti kita tuangkan air di dalam gelas. Kita curahkan air di dalam gelas. Begitulah zat Allah itu masuk di dalam kita. Barulah jadi hamba. Zat Allah itu ada di dalam diri kita. Maknanya roh itu tidak hidup sendirinya. Roh itu hidup kerana ada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan. Jasad itu hidup kerana ada roh. Roh itu adalah penzahiran sifat-sifat hidup Allah, sifat-sifat hayat Allah. Maka sifat hayat Allah itu hidup kerana ada zatnya Allah. Kena faham betul-betul. Maka di sinilah sifat hamba. Di manalah? Maka abdika wa rasulikan nabiyyin ummiyin wa ala alihi washabihi wasallim. Abdi itu hamba, rasul, nabi dan yang ummi, yang nampak bodoh. Inilah makom yang tertinggi. Abdika wa rasulikan nabiyyin ummiyin wa ala alihi washabihi wasallim.
Itulah maqam Nabi Muhammad SAW. Maka turun balik dipanggil fana'ul baqa. Apabila zat Allah itu masuk ke dalam diri kita balik, maka menyalalah cahaya nur zatnya. Di sinilah panggil fana'. Fana' di bawah. Fana'ul baqa. Kita melihat cahaya nur zatnya terlalu terang. Lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya nurullah itu. Di sinilah fana'ul baqa ni. Dia fana'. Tapi fana'ul baqa. Dia fana' tetapi kekal macam orang ramai. Dia fana' nampak Allah meliputi sekalian alam. Tapi kekal macam manusia biasa. Kalau fana'ul fana', dia nampak macam orang gila. Dia fana', dia gila kepada Allah semata-mata gila. Yang telanjang. Sehingga dia tidak ingat lagi bahawa dia sedang telanjang. Kerana apa? Kerana dia terfana dengan zat Allah yang maha cantik. Yang maha hebat, yang maha besar. Yang maha sedap sesedap-sedapnya. Lebih sedap daripada berjimak dengan isteri. Sehingga terkeluar air maninya. Maka itu dipanggil fana'ul fana'. Tetapi kita tidak boleh duduk di situ. Itu bukan tempat kita. Itu tempat takhta Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat Allah. Kita ini hamba. Kita ini makhluk. Kena turun balik. Itu dipanggil fana'ul baqa'. Zatnya masuk dalam tubuh kita. Dan menyalalah cahaya nur zat itu terang benderang, lebih terang daripada cahaya matahari. Maka itulah fana'ul baqa'. Dia fana' tetapi kekal dengan orang ramai. Dia duduk di muka bumi ini, dia kekal dengan orang ramai. Dia nampak Allah belaka yang bersifat. Dia nampak semua Allah. Nampak. Tapi adakah dia terletak Allah? Tidak. Bila fana'ul baqa', dia tidak terletak Allah. Dia tidak ada syattah. Maknanya latahan akulah Allah tidak ada. Yang fana'ul fana' itulah akulah Allah. Syattahnya. Bila turun di sini tidak ada lagi. Bila turun dia ada nafsu lagi. Bila fana'ul fana' dia tidak ada nafsu. Tapi derjah rendah. Derjah kewalian yang rendah duduk di situ. Kita kena turun balik derjah hamba. Barulah derjah kewalian yang tinggi, iaitu macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad juga dia duduk fana'ul baqa' dan dia boleh bicara dengan masyarakat, dia boleh mengajar orang, dia boleh berdakwah pada orang, dia boleh menjaga anak isterinya. Kena faham betul-betul. Maka di mana sifat hamba? Sifat hamba apabila memanglah Tuhan belaka. Di mana yang orang dikatakan kafir zindik itu? Kafir zindik dia terlekat pada roh yang bernama Allah. Ada satu nama roh yang bernama Allah. Mengenal roh ni, ada satu roh yang bernama Allah. Apabila kita duduk di maqam itu, roh yang bernama Allah itu, kita merasa semua Allah. Tetapi kamu bukanlah Allah, kena ingat betul-betul. Itu adalah penjelmaan, penzohiran diri Allah. Tapi adakah itu Allah? Tidak. Tidak. Bukan. Itu adalah penzohiran, penjelmaan dirinya. Wakil dirinya. Kena faham. Itulah dipanggil roh yang bernama Allah. Roh yang bernama Allah. Tapi adakah itu Allah? Tidak. Kerana Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak menyamai mana-mana makhluk pun di muka bumi ini. Mana roh itu sama dengan muka kita. Jadi kalau roh sama muka kita, maknanya zat Tuhan itu tidak pernah sama. Zat lain, roh lain, kena faham betul-betul. Jadi roh yang bernama Allah itu, kalau orang zindik dia pegang roh itu Tuhan. Bila dia kata roh itu Tuhan, maka kafir zindik lah duduk situ. Samalah dengan Sami Buddha, samalah dengan Sami Hindu. Sami Hindu dia kata roh itu Tuhan. Dia pun mengenal diri juga Sami-Sami ini. Tetapi dia kata roh itu Tuhan. Bila dia mengatakan roh itu Tuhan, maka kafirlah dia. Maka kafirlah zindik. Dia kata itu dewa dia dah. Sebab itu dia lukiskan patung. Dia lukiskan patung emas. Kerana dia lihat roh tersebut. Dia tawassul pada patung itu untuk melihat roh tersebut. Tetapi kita sebagai umat Islam tidak boleh berpegang roh itu Tuhan. Tidak boleh. Di manakah Tuhan? Tuhan meliputi roh tersebut. Meliputi roh tersebut. Meliputi roh tersebut. Ingat. Tuhan itu meliputi roh tersebut.
Kita naik fana'ul fana', Tuhan meliputi di atas. Kita turun balik, fana'ul baqa', Tuhan meliputi di dalam diri kita dan di luar diri kita. Kena faham. Maka roh yang bernama Allah, memanglah namanya Allah. Roh bernama Allah, tetapi dia bukan Allah. Kena faham betul-betul. Dia adalah tajalli, penzahiran, jelmaan diri Allah. Tajalli, penzahiran, jelmaan diri Allah. Tapi adakah dia Allah? Tidak. Kalau kita kata Allah, kafir kita. Kafir zindik kita. Ia adalah tajalli sifat Allah. Mewakili diri Allah di dalam diri kita. Ini kena faham betul-betul. Tetapi adakah dia Allah? Bukan. Tidak. Allah meliputi diri tersebut. Allah meliputi diri tersebut. Itulah dipanggil Allah. Allah ni duduk di bawah ni dipanggil Allah, duduk di atas dipanggil Zatul Mutlaq. Dipanggil Hu. Hu tu duduk di atas, Zatul Mutlaq, meliputi di atas. Meliputi, kamu melihat di atas, melihat zat Allah, itu dipanggil Hu, zat. Zatul Mutlaq, zat, semata-mata zat. Kamu turun balik fana'ul baqa', yang meliputi kamu itulah Allah. Itu perbezaan zat dengan Allah. Namanya tu. Yang meliputi diri kamu tu bernama Allah. Bukan diri itu Allah. Bukan diri roh itu Allah. Bukan. Salah. Kalau kita pegang di situ, samalah kita dengan Hindu. Sebab itu diturunkan Rasul. Dilahirkan Rasul-Rasul. Untuk menegur inilah. Fir'aun. Nabi Musa tegur pasal inilah. Dia tersalah. Tertukar cat orang panggil. Dia kata roh itu Allah. Sebab itu dia kata diri dia Allah. Pasal roh itu muka sama dengan dia. Diri dia tu adalah Tuhan. Tujuan Nabi Musa, hadirnya Nabi Musa itu, dilahirkan Nabi Musa itu adalah untuk menegur bahawa itu bukan lagi Allah. Itu bukan lagi Tuhan. Itu adalah sifat-sifat Allah. Tajalli sifat Tuhan pada dirimu. Sama juga Nabi Ibrahim. Dilahirkan Nabi Ibrahim menegur Namruz. Kerana dia mengaku Tuhan juga. Dia pun orang zaman-zaman dulu, dia suka beramal. Suka bertapa. Apabila suka bertapa, dia mengenal diri. Macam Fir'aun, macam Namruz. Dia bertapa juga. Tetapi dia tidak tahu Tuhan di mana. Apabila tidak tahu, dia kata diri itu Tuhan dah. Diri itu Allah dah. Diri itu bukan Allah. Diri yang bernama Allah. Kena faham. Diri yang bernama Allah. Diri yang bernama Allah. Kena faham. Kenapa dipanggil diri yang bernama Allah? Kerana apabila kita mengenal diri itu, kita merasakan kita ini sudah menjadi Tuhan. Kerana apa? Tidak ada rasa kita dah duduk di situ. Dipanggil diri yang bernama Allah. Tetapi adakah diri itu Allah? Tidak. Diri itu adalah hamba. Diri itu adalah makhluk. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham. Jadi, diri yang bernama Allah itu adalah jelmaan ataupun penzahiran diri Allah di dalam diri kita. Tetapi adakah itu Allah? Bukan. Dia nak suruh kita kenal sifatnya. Nak suruh kita kenal sifatnya. Penjelmaan diri Allah. Tapi adakah kita Allah? Tidak. Kita bukan Allah. Yang meliputi itulah Allahnya. Meliputi zat. Zat yang meliputi roh tersebut. Itulah Allah. Tapi adakah roh itu Allah? Tidak. Kalau kita kata roh itu Allah, kafir. Zindik kita. Samalah dengan Namruz dan Fir'aun. 2 kali sejarah berlaku. Satu Namruz, satu Fir'aun. Kenapa 2 kali? Satu zaman Nabi Ibrahim melawan Namruz, dan satu lagi zaman Nabi Musa AS melawan Fir'aun. Kenapa 2 kali itu berlaku hal-hal menjadi Tuhan ni? Kerana Tuhan nak menekankan kita kepada kita di sini pada hari ini bahawa kita kena ingat bahawa Nabi, zahirnya Nabi Ibrahim, zahirnya Nabi Musa AS menegur Namruz dan menegur Fir'aun itu bukan saya saja. Dia tegur itu bahawa roh itu bukan Tuhan lagi. Meliputi roh tu tersebut, itulah Tuhan. Dia nak tegur di situ je.
Tapi apabila perjalanan ilmu syariat itu, maka panjanglah ceritanya. Maka dia kata Fir'aun mengaku Tuhan, Namrus mengaku Tuhan. Itu perjalanan ilmu syariatnya, betul juga. Tetapi pada hakikatnya, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim AS menegur Namrus dan menegur Fir'aun itu adalah supaya kamu jaga berpegang kepada roh itu Tuhan. Bukan roh itu Tuhan. Meliputi roh tersebut, itulah Tuhan. Kena faham. Meliputi roh tersebut, itulah Tuhan. Kena faham betul-betul. Jadi kena faham roh yang bernama Allah ini supaya kita tidak terjatuh dalam gaum kafir zindik. Kalau kita pegang roh itu Tuhan, kafir zindik kita. Roh itu adalah sifat Tuhan. Penjelmaan diri Tuhan. Penzohiran diri Tuhan. Tapi adakah itu Tuhan? Tidak. Roh itu tidak Tuhan. Roh itu bukan Tuhan. Roh itu adalah diri kita. Roh itu adalah roh. Roh tetap roh. Tuhan tetap Tuhan. Roh itu adalah tempat sandaran sifat-sifat Allah. Sifat hayat Allah. Kalau kamu nak tengok sifat hidup aku, kamu tengoklah roh tu. Roh itu tidak pernah mati. Maka itulah sifat hayat aku. Kalau kamu nak tengok sifat jamal aku, sifat cantik aku, kamu tengoklah roh kamu. Maka kamu tengok roh kamu handsome, tampan, bergaya. Kalau kamu nak tengok diri aku ini adalah Qadir Rabbul Jali, Tuhan yang raja sekalian alam. Jali ni mana pemerintah sekalian alam. Jalil, Jalal. Kamu tengoklah roh kamu tersebut. Roh kamu memakai apa? Memakai mahkota dan memakai tongkat sepuntung. Sepuntung tongkat dan memakai mahkota raja dan memakai pakaian raja. Roh kamu pada waktu itu, iaitu dipanggil Rohul Amin. Dipanggil makom berlian di situ. Tapi adakah itu Tuhan? Roh Qadir Rabbul Jali itu? Tidak. Roh itu bukan Tuhan. Roh itu adalah tempat sandaran sifat-sifatnya. Kalau kamu hendak tengok diri aku ini yang maha suci, yang maha Al-Qudus, kamu tengoklah Rohul Qudus kamu. Maka kamu tengoklah roh kamu memakai pakaian ihram warna putih. Memakai pakaian ihram warna putih. Maka nampak suci wajahnya. Putihnya putih kapas. Itulah sifat-sifat Allah yang maha suci. Kalau kamu nak tengok sifat aku yang maha lemah lembut, Latifur Rabbani, Tuhan yang maha lemah lembut, sifat yang maha lemah lembut aku, maka kamu tengoklah roh Latifur Rabbani kamu. Roh kamu, roh Latifur Rabbani namanya. Iaitu duduk di makom intan. Maka kamu tengok roh kamu lembut, putih kapas. Putihnya putih kapas. Lembut, memakai kain yang lembut. Pakaiannya lembut. Nampaknya lemah lembut. Cahaya punya cahayanya cahaya intan yang lemah lembut. Roh kamu. Maka itu adalah tempat sandaran sifat. Maka di mana diri Muhammad yang sebenar, diri Nur Muhammad yang sebenar? Iaitu Rohul Amin. Dipanggil diri berlian. Dipanggil Rohul Amin. Sebab itu Rohul Amin, Roh Al-Amin. Al-Amin iaitu gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu siapa? Penzohiran bagi Muhammad batin ini. Jika kamu nak tengok kehambaan Nur Muhammad, maka kamu tengoklah kehambaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah kenyataan bagi Nur Muhammad itu. Nabi Muhammad itu adalah penzohiran ataupun penjelmaan bagi Nur Muhammad itu. Nur Muhammad yang gaib itu manusia jarang nampak, manusia jarang mengenal. Maka kamu kenallah Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad dizohirkan di muka bumi ini bukan saja-saja. Nabi Muhammad dizohirkan di muka bumi ini adalah untuk kamu melihat Nur Muhammad yang gaib itu. Kamu tengok kalau kamu nak tengok kehambaan Nur Muhammad itu, maka kamu tengoklah kehambaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi hamba, maka Nur Muhammad juga menjadi hamba. Nabi Muhammad itu baik, jujur, maka Nur Muhammad itu baik, suci semua. Kamu tengok pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kembali kepada Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu sifat kehambaannya bertasbih kepada Allah 500,000 tahun. 500,000 tahun bertasbih kepada Allah.
sebelum melihat zat Allah itu. Maka kamu tengoklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehambaannya macam mana. Sebab itu kita tak boleh nak jadi Tuhan, kerana Nabi Muhammad itu adalah hamba. Nabi kita, guru kita adalah hamba. Nur Muhammad juga adalah hamba, kerana Nabi Muhammad adalah hamba. Kerana Nabi Muhammad itu adalah penzahiran bagi Nur Muhammad itu. Kena faham betul-betul. Nak tengok Nur Muhammad, tengoklah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah ikut kehendak nafsu. Maka begitu juga Nur Muhammad tidak pernah mengikut kehendak nafsu je, kehendak kejahatannya. Kalau Nabi Muhammad itu sifat hamba, menghambakan diri kepada Tuhan. Ada sahabat tanya, kenapa kamu solat tahajud lagi, sedangkan kamu sudah maksum? Tidak bolehkah, Nabi Muhammad cakap, tidak bolehkah aku hendak menghambakan diri kepada Allah? Nabi Muhammad cakap. Maknanya Nur Muhammad itu adalah hamba, makhluk, bukan zat. Kena faham betul-betul. Ia adalah, Nur Muhammad adalah penzahiran bagi zat Tuhan itu, penzahiran bagi sifat An-Nur, sifat Nurullah itu. Tapi adakah Nur Muhammad itu Allah? Tidak. Adakah Nur Muhammad itu cebisan daripada zat Allah? Tidak. Ia adalah penjelmaan, penzahiran daripada Nurullah itu. Kena faham betul-betul. Maka Nabi Muhammad itu adalah hamba, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Begitu juga Nur Muhammad, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Jadi sifat hamba itu adalah sifat yang maha tinggi, sifat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat tahajud tidak putus. Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pun juga solat daim, dan Nabi Muhammad juga sujud kerana dia ada umatnya. Nabi Muhammad mengajarkan kita solat kerana ia adalah jalan yang paling pendek, jalan yang paling sedikit untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba adalah makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi manusia. Ada orang cakap, jadi hamba, jadi hamba, jadi hamba. Awak apa jadi hamba? Baik jadi Tuhan. Lah, kita ini di sisi Allah jadi hamba mulia. Di sisi manusia, kalau di sisi manusia, kita memanglah siapa nak jadi hamba di sisi manusia. Ini adalah di sisi Allah, di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan kamu perlu jadi hamba. Di sisi manusia siapa nak jadi hamba? Dia buat macam tu. Dia kata, awak apa jadi hamba? Tak ada orang nak jadi hamba. Memanglah tak ada orang nak jadi hamba dalam kalangan manusia ni. Dalam sama-sama manusia, siapa nak jadi hamba engkau? Orang nak jadi hamba Tuhan. Kena faham betul-betul. Jadi hamba adalah makom yang tertinggi, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat hamba. Dan abdika wa rasulikan nabiyyin ummiyin wa alihi wasallam. Hamba adalah makhluk yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.